Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita peluang dan ruang untuk sama-sama kita meneruskan bacaan hadis 40 hadis-hadis tentang kesihatan yang telah disusun dan ditulis oleh Syekh Dr. Hasan Asy-Syafi'i, seorang ulama di Al-Azhar Asy-Syarif. Minggu lepas kita telah baca hadis pertama dan hadis kedua daripada kitab tersebut. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada hadis seterusnya, hadis ketiga dan juga beberapa hadis selepasnya. Al-hadith al-thalith, hadis yang ketiga, an-nahyu 'anil khuruj min makanin waqa'a fihi al-waba' aw al-qudum 'alayhi. Hadis berkenaan larangan daripada keluar dari tempat yang terkena wabak atau masuk ke dalam tempat yang terkena wabak. Nabi SAW telah memberikan kepada kita garis panduan seperti mana telah kita sebutkan pada minggu yang lepas, dari sudut at-tib al-wiqai dan juga dari sudut at-tib al-ilaji, dari sudut perubatan, dari sudut pencegahan dan juga dari sudut rawatan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita sebagai umat Islam. Pada hadis yang ketiga ini dibawakan oleh Syekh Hasan Asy-Syafi'i, hadis Nabi daripada Usamah bin Zaid, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apabila seseorang kamu mendengar adanya ta'un di satu tempat, maka janganlah kamu masuk ke tempat tersebut. Dan apabila berlaku ta'un tersebut di satu tempat yang mana kamu berada di tempat tersebut, maka janganlah kamu keluar daripada tempat tersebut. Hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Ini adalah hadis yang sangat-sangat jelas yang boleh kita lihat pada hari ini. SOP yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW yang kita guna pakai pada hari ini telah lama disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nabi yang tinggal di satu tempat yang dikatakan satu tempat yang dianggap sebagai tempat yang tidak membangun, tinggal di padang pasir, tapi bagaimana Nabi SAW boleh memberikan kepada kita satu garis panduan yang mana hingga ke hari ini, hingga 1400 lebih, 1400 tahun lebih, hingga ke zaman moden kita hari ini, kita masih lagi menggunakan SOP yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini sangat-sangat jelas yang kita boleh lihat pada hari ini. Nabi memberikan garis panduan bagaimana untuk kita mengelakkan sesuatu penyakit yang boleh merebak daripada merebak, suatu penyakit yang boleh berjangkit daripada berjangkit. Nabi beri dua garis panduan. Yang pertama, untuk mencegah daripada merebaknya sesuatu penyakit. Apabila berlakunya sesuatu penyakit di satu tempat, tak kiralah dalam hadis ini Nabi SAW sebut ta'un secara khusus, kerana waktu tersebut mungkin penyakit ta'un lah antara penyakit yang paling banyak merebak. Jadi Nabi berikan satu garis panduan supaya tidak memasuki tempat tersebut jika kita berada di luar daripada tempat tersebut. Dan jika kita berada di tempat tersebut, maka kita dilarang untuk keluar daripada tempat tersebut bagi mengelakkan berlakunya penularan wabak dan juga penyakit tersebut. Hadis ini adalah sebagai al-ijra'at al-ihtiraziyah, sebagai langkah-langkah berjaga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengelakkan daripada berlakunya penularan. Berlakunya penyakit itu satu benda yang tidak dapat dielakkan, tapi kita boleh mengelak ia daripada menular, daripada merebak dengan cara kita mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Pada hadis yang keempat, al-hadis ar-rabi', hadis berkenaan al-mu'min wal maut.
berkenaan orang beriman dan juga berkenaan kematian. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Faqultu ya nabiy Allah akarahiyatul maut fakulluna nakrahul maut. Faqala laisa kadzalik walakinnal mu'min idza busyira birahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ahu wa innal kafir idza busyira bi'adzabillah wa sakhatihi wa kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain dalam kitab-kitab mereka. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba liqa Allah." Siapa yang suka, siapa yang nak untuk bertemu Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah Taala juga nak, Allah Taala juga suka untuk bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, dan siapa-siapa yang tidak suka, siapa-siapa yang benci untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, karihallahu liqa'ahu, maka Allah Taala juga membenci, Allah Taala juga tidak suka untuk bertemu dengan dia. Lalu menjadi satu perkara yang memelikkan para sahabat. Jadi satu perkara yang sahabat suka untuk fahami. Sebab sahabat menganggap suka atau tak suka bertemu Allah Subhanahu wa taala ni adalah berbalik kepada kematian. Kalau suka kepada mati, bermaksud suka bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada cara manusia nak bertemu Allah kecuali dengan cara kematian. Tidak ada cara manusia untuk bertemu dengan Allah SWT kecuali melalui jalan kematian. Jadi tak dapat tidak nak bertemu Allah, kena mati. Suka untuk bertemu Allah, tidak dapat tidak kena suka juga untuk mati. Begitu juga siapa tidak suka untuk bertemu Allah, bermaksud dia tidak suka untuk mati. Jadi para sahabat sedikit tidak memahami apakah yang nak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Aisyah tanya Nabi, "Ya Nabi Allah, akarahiyatul maut?" Adakah ni berkenaan tak suka kematian? Fakulluna nakrahul maut. Semua kita ni tak suka berlaku mati. Tak ada orang ni disuka kepada kematian. Hingga sahabat-sahabat Nabi sendiri pun, kalau pergi perang tentu sahabat Nabi akan pakai baju perisai. Sahabat-sahabat Nabi akan pakai baju supaya tidak terbunuh. Jadi kalaulah suka kepada kematian, tentulah mereka akan pergi perang tanpa memakai perisai. Tentulah mereka akan pergi untuk peperangan tanpa memakai peralatan-peralatan perang supaya boleh mati. Sebab bila suka kepada mati, maka bermakna suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, manusia yang paling mencintai Allah. Nabi sendiri bila nak pergi pakai baju perisai. Jadi sahabat tidak dapat memahami perkara tersebut. Bagaimana maksud yang dikatakan suka untuk bertemu Allah atau tidak suka untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala? Adakah neraca suka atau tidak suka ni untuk bertemu atau untuk bertemu Allah adalah kepada kematian? Kalau suka kepada kematian, bermaksud suka kepada bertemu Allah. Kalau kita tak suka kepada kematian, bermaksud kita tidak suka untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun banyak kita baca hadis Nabi, Nabi larang kita minta kematian. Bermaksud tak suka kepada kematian. Adakah bermaksud bila tak suka kepada kematian, bermaksud kita tak suka untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala? Nabi sendiri bila sahabat-sahabat sakit, Nabi suruh sahabat berubat. Kenapa berubat? Tak sedih kepada kematian. Nabi sendiri pun berubat, para sahabat sendiri pun berubat nak mengelakkan kepada kematian. Nabi pun bagi garis panduan kepada sahabat berbagai-bagai hadis yang kita baca sebelum ni. Nabi suruh pergi berubat. Sahabat tanya kepada Nabi, berkenaan berubat, adakah bercanggah dengan qadar Allah, iman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala? Nabi kata itulah, berubat itulah termasuk dalam qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada perasaan tak boleh mati, dengan cara kita membuat semua asbab-asbab yang boleh mengelakkan kepada kematian, adakah itu bermaksud kita tak suka untuk bertemu Allah kerana kita tak suka untuk mati? Nabi memberikan penerangan kepada para sahabat untuk memperjelaskan tentang salah faham mereka berkenaan maksud kata-kata Nabi SAW. Nabi kata, faqala. Aisyah kata, Nabi SAW bersabda, laisa kadzalik. Tidak begitu. Walakinna al-mu'mina idza busyira birahmatillah.
sebaliknya, maksudnya sebetulnya adalah orang beriman ni idza busyira bi rahmatillah, bila dia diberikan khabar gembira tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanihi, dan dia diberikan khabar gembira tentang keredaan Allah, wa jannati, dan juga tentang syurga Allah, ahabba liqa Allah, maka dia suka untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni Nabi sebut berkenaan seseorang apabila dia hampir meninggal dunia, dalam keadaan dia nazak. Malaikat akan mari kepada dia, malaikat akan cerita gapo dia yang akan berlaku selepas tu, gapo dia yang akan menimpa dia selepas dia mati. Bagi orang beriman, busyira birahmatillah, orang beriman Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, malaikat cerita tentang rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap dia. Malaikat cerita tentang waridwanah, tentang keredaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Taala redha terhadap dia, bagaimana rahmat yang Allah Taala telah sediakan untuk dia suatu setelah dia meninggal dunia, wa jannati, dan tentang syurga, gapo yang telah Allah Taala sediakan untuk dia selepas dia mati. Menyebabkan bila dia dengar cerita-cerita yang baik tadi, dia dengar tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia dengar tentang keredaan Allah Subhanahu wa taala, dia dengar tentang syurga Allah Subhanahu wa taala, dia pun berasa nak, berasa tenang, mati pun tak apa, sebab telah disediakan untuk dia semua perkara-perkara tersebut. Dia suka dan dia redha. Ahabba liqa Allah. Lalu dia suka untuk bertemu Allah. Sebab apabila dia bertemu Allah, berbagai-bagai perkara ni, kebaikan yang dia akan dapat. Dari sudut syurga dia akan dapat, dari sudut ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala dia akan dapat. Fa ahabballahu liqa'ah. Ketika itu Allah Taala juga suka untuk bertemu dengan dia. Berbeza dengan orang kafir. Nabi sebut wa innal kafira idza busyira, wa kafir pula bila diberikan khabar gembira kepada dia bi'azabillah, tentang azab Allah, wa sakhatihi, dan tentang kemurkaan Allah, kariha liqa Allah, maka dia tak suka bertemu Allah Subhanahu wa taala, wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah Taala juga tidak suka untuk bertemu dengan dia. Itu ada situasi sebenar berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi nak perjelaskan kepada para sahabat. Hal ini berkaitan ketika seseorang itu menghadapi sakaratul maut. Apa yang akan berlaku kepada dia selepas tu? Sesuatu yang akan berlaku kepada dia selepas tu menjadi neraca kepada dia untuk dia suka atau tidak bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad dan lain-lain, Nabi sebut daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala al-mayyitu tahduruhul malaikah. Nabi sebut seseorang yang hampir mati, dia akan dihadiri oleh para malaikat. Fa idza kana ar-rajulu salihan, apabila seseorang itu dia adalah orang yang saleh, orang yang baik, qalu, malaikat akan kata kepada dia, ukhruji ayyatuhan nafsut tayyibah, keluarlah wahai jiwa yang bagus, wahai jiwa yang baik, keluarlah wahai ruh yang baik, keluarlah wahai ruh yang bagus, kana fil jasadit tayyib, yang berada pada tubuh jasad orang yang baik. Ukhruji hamidatan, keluarlah kamu dalam keadaan terpuji, wa absyiri bi rawhin wa rayhanin, dan kamu tenanglah dengan ketenangan, warihan, dan juga dengan wangi-wangian, warabbin ghairi ghadban, dan juga kamu akan bertemu dengan Tuhan yang tidak murka terhadap kamu. Fala yazalu yuqalu laha, terus malaikat akan sebut kepada orang yang hampir mati tadi hinggalah keluar roh dia. Malaikat puji dia, malaikat bagi tahu gapo dia akan dapat, menyebabkan dia jadi tenang, roh dia keluar hinggalah hatta takhruja thumma yu'raju biha ila sama, hingga akhir hadis Nabi sebut roh tadi akan dibawa ke langit, dan bila sampai di pintu langit akan dibuka kepada dia hinggalah sampai kepada langit yang terakhir. Berbeza dengan kafir. Orang yang kafir bila sampai saat kematian kepada dia, malaikat juga akan pergi kepada dia, malaikat akan kata kepada dia, ya ayyuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, wahai jiwa yang jahat, wahai jiwa yang jijik, fi jasadil al-khabith, pada tubuh orang yang jahat. Begitulah yang akan berlaku sebaliknya. Bila dia angkat ke langit, tidak dibukakan pintu langit untuk dia, lalu ruh dia tu dilemparkan kembali ke dalam kubur dia. Itu situasi yang Nabi SAW nak gambarkan.
Orang yang dijanjikan berbagai-bagai janji yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila hampir saat kematian, diberitakan oleh para malaikat gapo yang dia akan dapat, maka dia akan nak rasa segera untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segera rasa suka dia untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang yang kafir dan yang mendahkai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain riwayat Al-Bukhari rahimahullah taala, Nabi sebut, idza wudi'at al-janazatu, apabila seseorang jenazah diletakkan, fahtamalaha ar-rijalu ala naqihim, lalu beberapa orang lelaki akan memikul mereka, letak mereka di atas bahu, pikul mereka dalam usungnya. Fa in kana salih, sekiranya jenazah tersebut adalah jenazah orang soleh, qalat, jenazah tersebut akan kata, qaddimuni, segerakanlah aku. Sebab apa? Dalam kubur telah disediakan nikmat untuk dia, lalu dia nak disegerakan mendapat nikmat tersebut. Wa in kana ghairu salih, Nabi kata, sekiranya orang tersebut tidak soleh, qalat li ahliha, maka dia akan kata kepada ahli keluarga dia, ya wailaha aina tadhhabuna biha, celakalah, di manakah kamu nak bawa aku pergi? Yusma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan, yang mana suara dia boleh didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Walau sami'al insan la sa'iqa, kalaulah manusia boleh dengar, tentu manusia akan mati kerana mendengar suara tersebut. Ni hadis berkenaan al-mu'min wal maut, orang beriman dan kematian. Orang beriman bila sampai saat kematian akan diberikan khabar gembira kepada dia, dia akan merasa lega dan dia akan berasa tak apa kalau mati. Dia redha terhadap kematian dan dia nak untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala juga nak untuk bertemu dengan dia. Pada hadis yang kelima, al-hadis al-khamis, bab berkenaan aklut tayyibat wajtinabul khaba'ith, bab berkenaan makan makanan yang baik dan juga menjauhi perkara-perkara atau makanan-makanan yang buruk, makanan-makanan yang tidak baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Dalam hadis yang seterusnya, hadis yang kelima adalah hadis berkenaan memakan makanan yang baik dan juga menjauhi makanan-makanan yang buruk. Satu perkara yang kita kena yakini dalam agama kita, setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana ia boleh membawa mafsadah kepada manusia. Dia boleh membawa mafsadah kepada makhluk. Setiap benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena percaya dan kita kena letak dalam diri kita bahawa benda tersebut boleh membawa keburukan kepada kita. Kerana itulah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena letak juga keyakinan dan kepercayaan kita dalam diri kita. Setiap perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau setiap perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia ada kebaikan dan ada maslahah untuk manusia dan juga untuk makhluk-makhluk yang lain. Ini satu perkara yang kita kena yakin dan kita kena percaya. Bila kita letak kepercayaan lagu tu, marilah hukum gapo dia sekalipun, marilah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tinggalkan larangan tersebut. Marilah perkara yang boleh menghalalkan, Allah Taala halalkan kepada kita, maka kita akan ikut perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Hadis yang kita baca tadi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyib, Allah itu maha suci, la yaqbalu illa tayyiba, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sesuatu kecuali suci dan baik. Wa innallaha amara al-mu'minina, Allah Ta'ala telah memerintahkan orang beriman bima amara bil mursalin, sebagaimana Allah Ta'ala telah perintahkan kepada para rasul. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah, makanlah antara sebahagian daripada makanan-makanan yang baik dan beramallah salih. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku
Maha mengetahui terhadap apa yang sedang kamu kerjakan. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kulu min tayyibat ma razaqnakum, makanlah sebahagian perkara-perkara baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Thumma, kemudian Nabi sebut, thumma dzakara ar-rajulu, Nabi sebut tentang seorang lelaki yutilu safar, yang mana dia ni melakukan permusafiran yang jauh. Ash'af, rambut dia kusut masai, aghbar, penuh dengan debu, berdebu, yang muddu yadaihi ila sama, dia menadah kedua tangan dia ke langit dan dia berseru, dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasahu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Nabi sebut sedangkan makanan dia adalah makanan yang haram, minuman dia adalah minuman yang haram, pakaian dia adalah pakaian yang haram, wa ghudhiya, dan gapo yang masuk ke dalam tubuh badan dia adalah perkara yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana untuk dimustajabkan apa yang dia minta. Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi sebut beberapa perkara. Yang pertama, Nabi sebut innallaha tayyib, Allah Ta'ala adalah suci, bersih, suci daripada segala sifat-sifat kekurangan, suci daripada segala sifat-sifat yang aib, yang boleh mengaibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaqbalu illa tayyibah, Allah Ta'ala tidak menerima kecuali tayyibah. Tayyibah maksudnya fi'lan tayyiban, satu perbuatan yang baik. Sama ada perbuatan tersebut melibatkan amalan, atau perbuatan tersebut melibatkan i'tiqad, atau perbuatan tersebut melibatkan perkataan. Allah Ta'ala hanya menerima kata-kata yang baik, kata-kata yang bersih, kata-kata yang suci. Allah Ta'ala hanya menerima amalan yang baik, amalan yang suci, amalan yang bersih. Allah SWT hanya menerima akidah, i'tiqad, kepercayaan yang suci, kepercayaan yang bersih. Wa innallaha amaral mu'minin, Allah Ta'ala telah memerintahkan orang beriman sebagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan para rasul. Nabi menyebutkan perkara ini nak menggambarkan besarnya perkara yang nak disebutkan selepas tu. Kerana bukan setakat orang beriman benda ni disuruh, bahkan para rasul juga disuruh melakukan perkara sama. Dan kalau kita ikut benda ni, bermaksud kita ittiba'ur rasul. Itulah tayyibah, amalan yang baik. Apa dia perbuatan yang baik? Perbuatan yang baik atau perbuatan yang soleh bila mencukupi dua syarat. Pertama, al-ikhlas, ikhlasun niyah, niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para rasul diperintahkan untuk melakukan perkara ni, bila kita lakukan perkara ni, maka kita telah ittiba'ur rasul. Lalu Nabi bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah sebahagian perkara-perkara yang baik, iaitu perkara-perkara yang halal, wa'malu salihah, dan lakukanlah amalan soleh. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dua perkara dalam ayat ni. Yang pertama, Allah Ta'ala perintahkan supaya kita makan makanan yang baik, makan makanan yang suci, makan makanan yang tidak haram. Dan perkara yang kedua, Allah Ta'ala suruh kita beramal dengan amalan yang soleh. Kenapa Allah Ta'ala bawakan perintah supaya makan makanan yang baik, selepas tu baru Allah Ta'ala bawa perintah supaya beramal dengan amalan yang soleh? Kerana syarat untuk diterima amalan yang soleh, selain daripada niat ikhlas, sebab selain daripada ittiba' rasul, amalan tersebut perlulah amalan yang bersih daripada perkara-perkara yang haram. Bersih daripada perkara-perkara yang haram. Sebagai contoh, kita tengok, walaupun sesuatu ikhlas dia semaya, ikhlas dia solat, dia solat dengan cara yang betul dah, ikut sunnah dia, ikut sebagaimana yang telah ditetapkan. Tapi ketika dia semaya, dia pakai pakaian yang dia curi, atau dia pakai pakaian yang tidak halal kepada dia, lalu semaya dia tidak diberikan pahala oleh Allah SWT. Allah Ta'ala tidak menerima pahala semaya dia. Semaya dia dianggap sah oleh sebahagian ulama, tapi dari sudut pahala semaya dia tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab itulah diletakkan kulu minat tayyibat, makanlah makanan yang bersih, makanan yang suci, lebih dahulu berbanding wa'malus salihah, dan beramallah amalan soleh. Kerana amal soleh nak diterima pahala, nak diterima sah oleh Allah Subhanahu Taala, dia memerlukan kepada kita sucikan diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ayat lain Allah Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, wahai orang beriman, makanlah sebahagian daripada perkara-perkara baik yang telah Allah Taala rezekikan kepada kamu. Allah Taala rezekikan kepada kita perkara-perkara yang baik.
dan perlu kita syukuri rezeki tersebut dengan cara kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma dzakara ar-rajula, kemudian Nabi sebut tentang soal lelaki. Yang mana lelaki ni dia buat 4 perkara yang sepatutnya kalau kita buat 4 perkara ni kita akan dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya bila kita buat ada potensi untuk Allah Taala mustajabkan doa kita. Tapi oleh kerana dia buat 4 perkara tadi dan dia buat juga 4 perkara lain yang boleh menghalang daripada doa tersebut dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara pertama yang dia buat, yang mana bila seseorang itu buat ada potensi untuk dimustajabkan doa dia adalah yutilus safar. Jauh perjalanan musafir dia. Musafir ni, orang yang bermusafir, Nabi sebut dalam banyak hadis, orang bermusafir dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa orang musafir dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Da'watul musafir. Doa orang bermusafir dimustajabkan oleh Allah. Walaupun musafir tersebut musafir yang dekat, musafir yang biasa, tetap dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yutilus safar, musafir yang jauh, sepatutnya lebih lagi dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yamuddu yadayhi ila sama, dia tadah tangan dia ke langit, dia berdoa. Itu adalah satu perkara yang menjadi potensi untuk diterima, mustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tadah tangan ke langit, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang ketiga dia buat, dia sebut ya Rabb, dia bertawasul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan, wahai Tuhan. Dan yang keempat, ya Rabb, dia mengulangi takkid kepada seruan yang pertama tadi. Sepatutnya bila seseorang itu buat 4 perkara ni, doa dia akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi lelaki ni, walaupun dia buat perkara tersebut tapi tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut wa mat'amuhu, makanan dia adalah makanan yang haram. Ambil daripada sumber-sumber yang haram. Sama ada haram tersebut, makanan tersebut haram zati atau haram li ghairi. Haram zati seperti makanan tu memang asal dia adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti khinzir dan sebagainya. Atau haram tu haram li zati, haram li ghairi, kerana benda lain. Asal dia makanan tersebut makanan yang halal, tapi kerana dia dapat daripada hasil yang curi, maka makanan tersebut menjadi makanan yang haram. Wa mashrabuhu, dan juga minuman dia ada minuman yang haram. Wa malbasu, pakaian dia juga ada pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Ghudhiya ni kenapa disebutkan lagi ghudhiya? Sebahagian menterjemah ghudhiya ni bagi makan, diberi makan dengan makanan yang haram. Sebab telah disebutkan sebelum itu mat'am wa mat'amahu, telah disebutkan sebelum itu masyrabahu. Ghudhiya ni dia lebih kepada tidak hanya khusus kepada makan ni. Apa saja perkara-perkara yang boleh menguatkan tubuh badan dia, maka dipanggil sebagai ghudhiya. Ghadha. Seperti tidur. Dia tidur di tempat yang haram atau dia tidur di waktu yang haram. Sepatutnya dia bekerja waktu tu tapi dia tidur, menyebabkan hasil daripada tu adalah hasil haram. Menyebabkan bila dia tidur, tubuh dia jadi kuat. Atau dia makan daripada ubat yang haram, dia sakit. Bila dia makan ubat maka dia sihat, tapi ubat tersebut adalah daripada ubat yang haram. Itu juga termasuk dalam ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Lalu Nabi kata 4 perkara dia buat tadi. Makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, dan juga ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana nak dimustajabkan doa dia tersebut, walaupun telah banyak amalan-amalan kebaikan yang telah dia buat sebelum tu. Dia berdoa, dia bermusafir dan sebagainya. Itu hadis yang kelima secara nikah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis yang terakhir. Hadis yang ke-6. Al-hadis as-sadis min adabi asyurbi at-tanafus kharijil ina. At-tanafus kharijul ina. Antara adab-adab ketika minum adalah bernafas di luar daripada bekas minuman tersebut. Nabi SAW memberikan kepada kita garis panduan sangat-sangat lengkap. Daripada sekecil-kecil benda hinggalah sebesar-besar benda diberikan panduan oleh Rasulullah SAW. Hingga ada sebahagian Yahudi atau sebahagian orang kafir bila tanya kepada sahabat Nabi dengan nada ejekan, dengan nada mengolok-olokkan
ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya sahabat, adakah Nabimu ni ajar semua perkara? Sahabat ni jawab, ya, Nabi ajar semua perkara. Hingga ke cara nak buang air pun dia ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sekecil-kecil benda, daripada nak guna batu yang macam mana, berapa biji batu nak guna untuk membersihkan hadas, hinggalah kepada benda-benda besar, semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab minum, dalam bab makan, banyak adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang dibawakan di sini tentang bagaimana Nabi ajar kepada kita adab ketika minum. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalatha ay kharijul ina muttafaqun alaih. Hadis pertama sini dibawakan dua hadis oleh penyusun kitab ni. Yang pertama hadis daripada Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, Nabi larang daripada seseorang itu minum an yutanaffasa fil ina, daripada dia bernafas di dalam bekas minuman dia. Ketika dia minum, maka dia bernafas di dalam bekas tersebut. Ini antara perkara dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perkara ini dilarang? Ada beberapa sebab atau faktor yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, sebahagian besar para ulama-ulama terdahulu mereka melihat hadis ini dari sudut Nabi mengajarkan adab kita ketika minum. Oleh kerana kebiasaannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ni, bila dia minum, dia akan berkongsi cawan-cawan yang dia minum. Daripada segelas air, sahabat ni minum sikit, Nabi minum sikit, lalu Nabi berikan kepada para sahabat lain minum, dan dia diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Itu cara biasa yang dibuat dan dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada dari kalangan manusia ni tak sama dari sudut perasaan dia. Bila seseorang itu minum daripada bekas, daripada satu cawan, lalu nak dikongsikan kepada orang lain, bila dia bernafas ke dalam cawan tersebut, menyebabkan orang ni sebagai orang akan merasa jijik. Orang akan merasa kembang kalau bahasa Kelantan. Orang akan merasa tidak senang untuk minum selepas tu. Kerana itulah antara faktor Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita daripada minum sambil kita bernafas ke dalam cawan tersebut. Itulah jadi khilaf pula dekat ulama. Kalau kita sorang dah minum air tadi, adakah dibolehkan kita bernafas? Sebab kalau kita tengok dari sudut illah tadi, dari sudut faktor larangan Nabi tadi tu, kerana nak diberikan kepada orang lain pula, kerana tak sewi timbul rasa jijik terhadap orang lain. Jadi apabila kita minum gelas kita sendiri dan kita sorang saja minum, adakah dibolehkan? Hadis tadi, faktor atau illah disebutkan tadi, ada sebagaimana difahami oleh para ulama. Nabi tak sebut kerana apa? Nabi tak sebut kerana takut orang lain jijik ke? Nabi tak sebut kerana takut berlaku benda-benda yang lain ke? Jadi bila secara umum lagu tu, maka larangan tersebut juga perlu difahami secara umum. Mana-mana saja gelas, tak kira lah gelas kita sendiri ke atau kita sorang saja ke minum. Sebab boleh jadi ada faktor lain yang tidak kita ketahui. Sebagaimana ramai dekat ulama-ulama terdahulu, begitulah mereka sebut illah dia. Bila mari ulama-ulama terkemudian, mereka sebut ada illah yang lain, iaitu dari sudut kesihatan. Dilarang kita daripada menghembuskan atau kita keluarkan nafas ke dalam minuman yang berisi air, sebab nafas yang keluar daripada hidung kita tadi tu boleh jadi mengandungi berbagai-bagai benda. Sebab dia melalui hidung kita, boleh jadi mengandungi bakteria, boleh jadi mengandungi kuman atau berbagai-bagai perkara-perkara yang boleh menyebabkan penyakit. Jadi bila kita hembuskan nafas ke dalam cawan tadi, penyakit-penyakit boleh berada dalam air, lalu diminum pula oleh orang lain dan boleh menyebabkan berlakunya merebak perkara tersebut. Yang kedua, kalaulah kita sebut bernafas tak boleh, apalagi sekiranya kita meniup makanan tersebut menggunakan mulut kita, itu lebih lagi dilarang sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Biasa menjadi kebiasaan kita ni, bila makanan tersebut adalah makanan yang panas, lalu kita tiup kepada makanan tersebut. Itu juga perkara yang lebih lagi dilarang berbanding
bernafas tadi. Kerana boleh jadi bila kita tiup, kalau bernafas tadi mungkin tak keluar pun air liur, tapi bila kita tiup, air liur kita pula keluar. Orang nak minum selepas tu pula akan berasa jijik. Tu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan apa pernah disebutkan oleh Dr. Kamal Al-Muil. Dia pernah sebut dalam satu tulisan dia. Dia sebut antara kebiasaan ibu atau ayah ni, bila dia nak suapkan makanan yang panas kepada anak dia, dia akan tiupkan dulu makanan tersebut supaya sejuk, litabrid at-ta'am lil atfal, untuk sejukkan makanan tersebut untuk diberikan kepada lil atfal as-sighar, untuk anak dia yang masih kecil. Fatazunnu annaha taf'alu khaira fi hina anna fi'laha syarrun wa khatrun. Dr. Kamal Al-Muil disebut, ibu atau ayah yang tiup makanan anak dia supaya makanan tersebut jadi sejuk untuk anak dia makan, mereka menyangka perbuatan tersebut perbuatan yang baik, sedangkan apa yang mereka lakukan tersebut satu perkara yang syarun, buruk, dan juga khatrun, satu perkara yang boleh membahayakan. Sebab boleh jadi wajul khuturah, sebab bahaya tersebut anna jismas sighar aqallu qudrah ala muqawamatil jarasim min ajsami al-kibar. Tubuh badan budak-budak kecil ni dia lebih kemampuan untuk melawan bakteria, melawan penyakit ni, dia kurang berbanding tubuh orang besar. Boleh jadi kita sebagai orang dewasa, kita tak kena penyakit tadi. Lalu bila kita tiupkan ke dalam makanan atau ke dalam minuman, menyebabkan keluarnya bakteria-bakteria tadi, lalu kita berikan kepada anak kita yang lemah antibody dia, anak kita yang kurang dari sudut kemampuan antibody dia berbanding orang yang dewasa tadi, menyebabkan bila dia makan boleh menimbulkan penyakit kepada dia. Dan ni sebenarnya perkara ni kita boleh tengok pada hari ni, sebagaimana kita tengok sebagaimana disebutkan oleh ahli-ahli perubatan pada hari ni berkenaan penyakit COVID sebagai contoh. Kita tengok tak, ada orang tak terkena penyakit walaupun virus tersebut berada pada diri dia, tapi dia tidak terkena, dia hanya pembawa saja. Lalu oleh kerana dia pembawa, dia lepaskan udara tersebut kepada orang lain, orang yang lemah antibody, orang tersebut yang akan terkena penyakit tersebut. Jadi situlah persamaan dia. Sebagaimana walaupun kita orang dewasa, kita berasa kita sihat, tapi boleh tentu penyakit tersebut tidak boleh memudaratkan anak kita atau budak yang masih lagi kecil. Sebab itulah dia kata perkara tersebut perlu dielakkan. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun Nabi tidak minum minuman yang panas. Nabi biarkan dulu sejuk, Nabi tidak tiup dan sebagainya. Berbagai-bagai lagi adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bahas ni sangat-sangat panjanglah. Antara Nabi lari daripada kita zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anis syarbi qa'iman, daripada kita minum dan keadaan berdiri, adalah ilah atau sebab-sebab faktor-faktor larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang dibahaskan oleh para ulama. Dan juga termasuk dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, dia ada bahaskan secara dengan baik tentang perkara ni. Antara perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim adalah walam yakun min hadi sallallahu alaihi wasallam an yashriba ala ta'ami fayafsidahu wala siyama in kana al-ma'u harran aw baridan fa innahu radi'un jiddan. Antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak akan minum air ketika makan, kerana dia boleh memudaratkan tubuh badan kita. Wala siyama, lebih-lebih lagi sekiranya air tersebut adalah air yang panas atau air tersebut adalah air yang sejuk, fa innahu radi'un jiddan, kerana benda tersebut boleh sangat-sangat tidak baik dan sangat-sangat tidak molek. Dan Al-Imam Ibn Qayyim juga sebut wa yukrahu syurbul ma'i aqibar riyadah, dimakruhkan, tidak disukai minum air selepas usai daripada kita beriadah. Wa aqiba al-jima', selepas kita merasa penat. Wa aqiba al-jima', dan juga direct selepas kita berjima'. Wa aqibat ta'am, dan juga direct selepas kita makan. Wa qablahu, dan juga sebelum makan. Wa aqiba aklil fakihah,
dan juga sebelum kita makan buah-buahan, wa indal intibah minan naum, dan juga selepas kita bangun daripada tidur tu kita minum air. Fahadha kulluhu munafin li hifdhi as-sihah. Semua perkara ni boleh menafikan, boleh menyebabkan bercanggah dengan penjagaan kesihatan. Ini antara disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Pada hadis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Hasan Syafi'i, dimasukkan dalam kitab ni, wa an Anas bin Malik, daripada di bawah bab tadi, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalatha. Nabi bernafas di dalam bekas sebanyak 3 kali. Tadi larangnya Nabi daripada bernafas. Ada ni Nabi bernafas pula. Seolah Nabi bernafas dalam bekas. Apa dimaksudkan dengan hadis kedua ni? Hadis ni juga adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ada beberapa cara ulama memahami. Pertama, majoriti para ulama mengatakan Nabi bernafas ni adalah Nabi bernafas di luar daripada bekas. Nabi minum sebanyak 3 kali. Nabi mengambil nafas sebanyak 3 kali ketika Nabi minum, untuk lebih memberikan ketenangan, untuk lebih memberikan, menghilangkan kehausan, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis lain, arwah lebih menghilangkan rasa haus yang ada pada tekak dia. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ni khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana orang lain, nafas orang lain ni boleh jadi mengandungi benda-benda tak molek, tapi nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandungi keberkatan. Nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandungi barakah. Jadi sebab itulah tidak jadi masalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bernafas. Cuma majoriti para ulama berpandangan hadis ni ada berkaitan Nabi SAW bernafas di luar daripada gelas, nak menunjukkan bahawa Nabi tidak minum air segelas tu sekaligus Nabi tegur, tapi Nabi berasu-asu untuk lebih memberikan ketenangan, lebih memberikan kepada kesihatan. Itu adalah hadis yang ke-6 yang sempat kita baca pada hari ini. InsyaAllah hadis-hadis seterusnya kita akan sambung pada masa yang lain. Kita berhenti setakat tu dulu untuk hari ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.